dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 10 Ogos bersama saya Lauren Prafiona Berkebaikan. Dan juga saya Ivan Toh. Kita ikuti paparan utama malam ini. Isu tular judi Sungai Buloh, amaran tegas Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polis Negara kepada pihak yang bersekongkol. Impak kluster Sivaganga, 2 kawasan di Perlis dikenakan PKPD bersasar sehingga 31 Ogos. Dialu-alukan agar tampil membuat pendedahan tentang apa jua isu berhubung dengan keselamatan dan keharmonian masyarakat. Berikutan isu berleluasannya aktiviti judi di Sungai Buloh yang tular baru-baru ini menarik perhatian Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahadur. Beliau dalam satu pesanan ringkas di aplikasi WhatsApp menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai polis yang bersekongkol dengan sindiket perjudian. Tegas beliau, tindakan siasatan dan sebuan telah dijalankan oleh Polis Daerah Sungai Buloh serta Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS telah pun diarahkan untuk menyiasat segala aduan berhubung dengan aktiviti judi haram itu. Nasihat dan peringatan telah diberi kepada anggota yang terlibat dan tindakan akan diambil secepat mungkin ke atas mereka yang cuai semasa menjalankan tugas. Beberapa hari lalu, video yang tular menerusi Facebook Hot Burger Malaysia dikongsikan pemilik akaun Facebook Asri Janggut bangkitkan isu kegiatan perjudian di beberapa unit kedai dan kegiatan penjualan rokok seluduk. Selepas tular mengenai kejadian itu dan pelbagai maklum balas daripada pengguna media sosial, Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid Bahadur bertemu dengan pengasas Hot Burger Malaysia Muhammad Asri Hamid di Bukit Aman. Pertemuan susulan pendedahannya mengenai premis perjudian dan penjualan rokok haram di Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor baru-baru ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat dakwaan pihak berkuasa cuba melindungi premis haram, perjudian haram dan penjualan rokok seluduk di sekitar Sungai Buloh, Selangor. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya berkata pihaknya memandang serius isu yang tular dalam 2 klip video mendakwa pihak berkuasa gagal memantau menguatkuasakan undang-undang selain dikatakan menerima rasuah daripada pihak terlibat. Datuk Seri Ahmad Kusairi telah menghubungi Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya. JIPS akan mengambil tindakan tegas sekiranya ada kes dalam isu berkaitan premis perjudian termasuk mana-mana pegawai yang melindungi kegiatan perjudian tersebut. Ini kerana kesalahan ini di bawah bidang kuasa polis. Datuk Seri Ahmad Kusairi berkata pihak JIPS akan bekerjasama menyalurkan maklumat kepada SPRM jika ada pegawai atau anggota polis yang terlibat dikenal pasti. Berikutan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin senada dengan Ketua Polis Negara bahawa tindakan tegas terhadap anggota atau pegawai polis serta pihak berkuasa tempatan PBT jika didapati bersekongkol dengan kegiatan berkenaan. Aduan melalui Facebook itu akan diteliti polis. Jadi kalau ada aduan seperti ini, saya nak maklumkan di sini, saya akan ambil tindakan yang tegas. Bukan hanya terhadap orang yang melakukan, begitu juga dengan anggota PDRM yang ada di situ. Kalau betul-betul mereka terbabit, kita akan ambil akan bagi kepada jawatankuasa disiplin untuk memastikan bahawa kalau boleh ambil tindakan mengikut disciplinary action yang sepatutnya, kita akan buat. Menteri Dalam Negeri meminta orang ramai turut melaporkan kepada Ketua Setiausaha KDN dan tidak memuat naik aduan atau maklumat ke media sosial atas faktor keselamatan.
Cadangan untuk mewujudkan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC ditarik balik dan digantikan dengan Suruhanjaya Bebas Tingkah Laku Polis IPCC. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata rang undang-undang IPCC dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat 26 Ogos ini. Minggu depan kita akan bentangkan PICC, akta yang baru untuk kita pastikan untuk mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk menubuhkan Suruhanjaya yang baru. InsyaAllah itu semua kita lakukan, penambahbaikan yang akan kita berikan dan semua itu supaya kita boleh ambil tindakan yang tegas terhadap anggota-anggota PDRM yang menyalahgunakan kuasa dalam negara kita. Mengulas lanjut, beliau berkata sekiranya RUU IPCC diluluskan, ia akan terletak di bawah bidang kuasa kementeriannya, bukan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Penubuhan IPCMC dicadangkan kerajaan terdahulu bagi menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Bagaimanapun, cadangan itu mendapat tentangan segelintir pihak hingga menyebabkan bacaan kedua dan ketiga RUU IPCMC di Dewan Rakyat ditangguh untuk diperhalusi. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Batuat atas tuduhan menerima suapan 3.3 juta ringgit berhubung projek pembinaan terowong dasar laut berharga 6.3 bilion ringgit. Ini pertuduhan kedua yang dihadapi Guan Eng selepas didakwa atas kesalahan sama di Kuala Lumpur minggu lalu. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu membuat pengakuan tidak bersalah di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid. Mengikut pertuduhan, anggota Parlimen Bagan berumur 59 tahun itu menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri untuk menerima wang suapan berjumlah 3.3 juta ringgit bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli melaksanakan projek terowong itu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang di tingkat 28 Komtar antara Januari 2011 dan Ogos 2017. Pertuduhan mengikut Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib, Muhammad Mughzani Farid Muhammad Mokhtar dan Francine Cheryl Raja Rendram. Manakala Guan Eng diwakili Peguam Gobind Singh Deo, Ram Karpal Singh dan RSN Raya. Projek terowong dasar laut sepanjang 7.2 km yang mencetuskan kontroversi itu bakal menghubungkan Pulau Pinang dari Persiaran Gurni dengan tanah besar di Bagan Ajan. Dia dijangka bermula pada tahun 2023. Jumaat lalu Guan Eng turut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan berhubung projek yang sama. Baik, kita beralih kepada perbicaraan kes pindah laporan audit 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saksi utama pendakwaan, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang memaklumkan bahawa langkah kerajaan membenarkan pihak 1MDB menyemak laporan Jabatan Audit Negara ialah satu penghinaan. Perkara itu dimaklumkannya ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah. Jelas beliau, ia satu penghinaan apabila pihak audit iaitu 1MDB bukan sahaja dibenarkan menyemak laporan di setiap halaman dan perenggan, malah pendirian Jabatan Audit Negara dalam laporan itu boleh dibuang. Selain itu, Tan Sri Amrin juga diminta untuk memendamkan sahaja pendiriannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyebut siapa individu terbabit. Tan Sri Amrin turut menyifatkan mesyuarat pada 24 Februari 2016 itu sesuatu yang ganjil apabila Setiausaha Sulit Kanan Datuk Seri Najib Tan Sri Shukri Saleh mengetahui kandungan rangka laporan dan meminta beberapa isu tertentu dibuang. Apa lebih mengecewakan beliau ialah apabila bekas CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy dibenarkan duduk bersama menyemak laporan tersebut dan memadamkan rujukan. Perbicaraan bersambung Rabu ini.
Seterusnya, susulan penularan kes aktif kluster Sivagangga ke Negeri Perlis. 2 kawasan di negeri itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. PKPD bersasar secara pentadbiran berkuat kuasa hari ini sehingga 31 Ogos. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kawasan terlibat ialah Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul. Ya, PKPD bersasar itu melibatkan 872 penduduk daripada 191 buah rumah. Ia dilaksana dengan SOP sedia ada dengan penambahan sekatan jalan raya. Pergerakan keluar masuk oleh penduduk setempat atau penduduk dari luar kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali, dilarang. Walau bagaimanapun, pergerakan penduduk di dalam kawasan PKPD adalah dibenarkan. Jadi mereka bebaslah untuk keluar, untuk membeli barangan dan sebagainya, kerana premis perniagaan di bawah perkhidmatan keperluan asas ataupun esensial dibenarkan beroperasi. Dan masa operasi dihadkan dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Semua pejabat kerajaan dan institusi pendidikan yang terletak di dalam kawasan tersebut turut ditutup. Aktiviti keagamaan di masjid dihadkan secara bersyarat, manakala rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan beroperasi. Semua penduduk di kawasan itu akan disaring. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan semua kerajaan negeri diingatkan untuk tidak mengeluarkan sebarang peraturan berkaitan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 sebelum mendapat kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan bagi mengelak kekeliruan kepada masyarakat. Ia selari peruntukan dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 yang menetapkan sebarang peraturan berkaitan hanya boleh dikeluarkan Kerajaan Persekutuan. Merupakan Akta Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri tidak mempunyai akta sendiri yang menyamai Akta 342 ini kecuali negeri Sarawak. Negeri lain tidak ada. Jadi setiap peraturan hanya boleh dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan berdasarkan Akta 342 ini. Kesan daripada kerajaan negeri mengumumkan peraturan tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan, peraturan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan. Kalau pihak polis tidak boleh mengambil tindakan untuk menangkap mereka dan mengenakan kompaun kecuali diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau dalam PKPD biasa, kita akan wartakan segala peraturan tersebut, tetapi dengan PKPD pentadbiran Ketua Pengarah Kesihatan di bawah Seksyen 11/3 boleh mengeluarkan perintah. Kementerian Kesihatan akan meneliti beberapa cadangan iaitu tentang jenis pelitup muka yang boleh dipakai murid sekolah supaya tidak membebankan ibu bapa. Antara yang dicadangkan termasuk penggunaan face shield dan pelitup muka yang boleh dicuci semula. Dia dah keluarkan, kena ada 3 lapis, 3 ply. Jadi kita minta, kalau 3 ply itu mungkin lebih mahal juga harganya. Pasal fabrik dia adalah fabrik tertentu yang diluluskan. Kita sekarang ni kita mencadangkan supaya kalau boleh tak kain biasa digunakan untuk menutup muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencadangkan supaya face shield juga boleh digunakan. Sebab face shield ini beli sekali tak perlu tukar hari-hari. Dia cuba boleh dicuci saja. Sekiranya cadangan itu diterima, penggunaannya mungkin akan diwajibkan.
Ya, 3 lagi kes positif COVID-19 melalui kluster Kurau di Kesan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia dikenal pasti hasil aktiviti pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat. Setakat ini, kluster ini telah melibatkan 2 buah negeri iaitu negeri Perak dan negeri Pulau Pinang. Mereka merupakan ahli keluarga kes pertama kluster ini iaitu kes ke 9,050 iaitu adik, biras dan anak saudara beliau yang berumur 2 tahun. Kes pertama telah mempunyai kontak rapat dengan kesemua kes baru ini semasa aktiviti kunjung-mengunjung ketika sambutan Hari Raya Aidiladha iaitu pada 30 Julai 2020. Anak saudara kes ke-9,050 iaitu kes ke-9,053 didapati mempunyai gejala demam dan selesema sejak 30 Julai lalu. Manakala adik dan biras kes ke-9,050 tidak mempunyai sebarang gejala. Ketiga-tiga kes telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Perak. Setakat ini seramai 125 orang telah disaring, masing-masing 5 dikesan positif, 112 negatif dan 8 lagi masih menunggu keputusan. Kebanyakan kes positif kluster Sivagangga dan kluster Kurau adalah disebabkan aktiviti kunjung-mengunjung yang tidak mengikut SOP. Mereka terdiri daripada warga mas dan kanak-kanak masing-masing dalam lingkungan umur 2 hingga 70 tahun. Siasatan yang telah dijalankan melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif dan juga saringan ke atas kontak rapat kes mendapati bahawa penularan jangkitan COVID-19 dalam kedua-dua kluster ini sebahagian besar adalah disebabkan oleh aktiviti kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menerima kunjung hormat Duta Besar Palestin Walid Abu Ali di bangunan Parlimen. Ini merupakan pertemuan pertama sejak Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menjadi Perdana Menteri. Menerusi pertemuan yang dimuat naik dalam laman sosial rasmi Perdana Menteri, pelbagai perkara dibincangkan termasuk hubungan dua hala Malaysia dan Palestin serta peranan kedua-dua negara dalam perjuangan hak dan kebebasan rakyat Palestin dari sebarang bentuk penindasan. Tan Sri Muhyiddin menegaskan hubungan akrab Malaysia-Palestin akan terus diperkukuh dengan komitmen memperjuangkan hak Palestin di pentas dunia. Duta Besar Palestin amat memahami pendirian dan sikap Malaysia yang tegas dalam membawa suara dan hak-hak Palestin di platform antarabangsa seperti di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM dan organisasi antarabangsa yang lain. Selain berterima kasih kepada Malaysia melalui Kementerian Kesihatan menjalin kerjasama dengan Palestin dalam mencari kaedah terbaik menangani COVID-19. Di masa yang sama, Duta Besar Palestin menyerahkan perutusan terima kasih dan ucapan Hari Raya Aidiladha daripada Presiden Mahmud Abbas kepada Perdana Menteri sambil kerajaan Palestin merakamkan penghargaan kepada Malaysia atas sumbangan kit kesihatan yang dihantar ke Palestin pada bulan Mei yang lepas. Penukaran nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka perlu lihat syarat UNESCO. Laporannya seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang
makan pagi sekarang lah. Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gunung berapi Sinabung di Sumatera, Indonesia telah meletus pada jam 11.37 pagi tadi. Asap debu gunung berapi tersebut dijangka akan memasuki ruang udara negara di utara Selat Melaka dan negeri-negeri di utara serta timur semenanjung Malaysia. Di Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang bermula malam ini. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana ia dijangka tidak akan menjejaskan kualiti udara di negara kita. Kesan gempa bumi dan juga tsunami dijangkakan tiada di negara kita akibat letupan gunung berapi tersebut. Dan keadaan semasa indeks pencemaran udara di seluruh negara menunjukkan kualiti udara baik dan juga sederhana. Baiklah, keadaan angin semasa pada ketika ini menunjukkan kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 30 hingga ke 40 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Keadaan cuaca semasa pada ketika ini, negara kita mengalami keadaan cuaca yang agak panas. Di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Hujan di 1-2 tempat hanya berlaku di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. InsyaAllah keadaan ini akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 ataupun 2 jam sahaja lagi. Di bahagian timur negeri Pahang dan juga di timur negeri Johor masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Hujan berlaku di kawasan perairan dan keadaan ini akan bergerak menjauhi rantau negara kita. Keadaan berbeza pula bagi negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah pada ketika ini hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Kudat dan juga di bahagian Sandakan. Keadaan ini juga seperti semenanjung di Kelantan Terengganu akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Manakala di negeri Sarawak pula hujan berserta ribuan petir kini sedang berlaku di bahagian barat negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman. Keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan dalam proses akhir memuktamadkan komposisi Majlis Khas untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Majlis yang akan ditubuhkan itu menjadi platform khusus untuk perbincangan dan pemantauan keseluruhan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah dan juga Sarawak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Hanifah Hajar Taib, selesai proses itu ia kemudian akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh terdekat. Majlis itu akan dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dianggotai Ketua Menteri Sabah dan Sarawak. Menteri Kabinet yang dilantik selain Wakil Kerajaan Persekutuan Sabah dan juga Sarawak. Daripada itu, satu jawatan kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak telah ditubuhkan.
bagi membincangkan isu berkaitan minyak dan gas serta pemberian khas. YAB Perdana Menteri telah memberikan mandat kepada YB Menteri Kewangan dan YB Menteri Kanan Kerja Raya bagi membincangkan isu-isu tersebut bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas bagi mencapai penyelesaian secara komersial dengan izin commercial settlement. Berdasarkan pemakluman yang diterima, perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah akan menyusul selepas ini. Perkara itu ditanya Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengenai perkembangan pelaksanaan 7 daripada 21 perkara yang dibentangkan dalam jawatankuasa khas Kabinet MA63. Datuk Hanifah berkata tempoh 1 hingga 2 tahun diperlukan untuk melakukan keputusan tersebut. Manakala baki 4 perkara yang belum selesai seperti royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak atau laut wilayah 2012 dan Nata Pelantar Benua 1966 akan dibincangkan dalam majlis khas tersebut setelah ia ditubuhkan. Penubuhan majlis khas itu menyebabkan tiada keperluan untuk meneruskan penubuhan jawatankuasa Parlimen bagi memantau pelaksanaan MA63. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM masih merangka dan berbincang kaedah terbaik dan sesuai untuk dilaksanakan bagi ujian penilaian kelas KAFA UPKK secara bertulis tahun ini yang telah dibatalkan susulan penularan COVID-19. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Mazuk Syari, penggantian ujian bertulis itu perlu sesuai dengan keadaan semasa kerana COVID-19 masih belum berjaya diputuskan. Pihak JAKIM dengan penuh sedar bahawa kaedah ujian penilaian kepada pelajar-pelajar murid-murid KAFA ini adalah merupakan satu instrumen penting dalam pendidikan dan merupakan teras dalam pendidikan agama. Namun kaedah yang kita akan gunakan untuk dilaksanakan dalam suasana COVID yang masih lagi merebak ini, kita sedang merangka dan akan mengumumkan dalam masa terdekat bagaimana kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan bagi penilaian terutamanya kepada murid-murid yang terlibat dengan pendidikan KAFA ini, dan insya-Allah kerajaan akan umumkan kaedah yang sangat sesuai dalam masa terdekat ini, yang berhormat, insya-Allah. Perkara itu dibangkitkan Ahli Parlimen Perkhidmatan PAU Nurul Izzah Anwar. JAKIM pada 17 April lalu telah mengumumkan pembatalan UPKK 2020 susulan penularan global COVID-19. Untuk rekod, UPKK dijadualkan pada 28 September sehingga 1 Oktober. 60% wanita Malaysia tidak melakukan ujian saringan kanser cervix melalui kaedah Pap smear sejak 3 tahun lalu berdasarkan kaji selidik kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2019. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali berkata antara alasan lazim yang diberikan adalah ujian tersebut menyakitkan, berasa malu dan tidak ambil peduli mengenai ujian saringan kanser berkenaan. Sehubungan itu, kerajaan telah meluluskan satu kaedah ujian saringan kanser cervix iaitu ujian papiloma virus manusia HPV yang telah dilaksanakan di 4 negeri setakat ini iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya, Kedah dan Kelantan sejak September tahun lalu bagi menggantikan Pap smear. Ia diharap dapat dilaksanakan di seluruh negara secara menyeluruh menjelang tahun 2023. Pap smear ni ada yang kata menyakitkan. Tetapi ini adalah satu program ujian HPV yang mana mereka dapat lakukan sendiri. Dengan guidance mereka dapat lakukan sendiri dan tidak sakit dan mudah dan tidak ada rasa takut. Contohnya, Tuan Speaker, saya bawa floor swab hari ini. Ini buka, dimasukkan, dipusing 10 kali, ditarik dan dimasukkan dalam dan berikan pada petugas kesihatan. Semudah itu. Dan ini adalah kaedah saringan yang terkini di dunia sekarang ni, terutamanya Australia melaksanakan perkara ini dan ramai dapatan yang lebih. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Selangor Jun Liao Siak Hui.
Satu polisi mengenai penggunaan teknologi bitumen terubah suai getah bekuan CMB akan dicadangkan kepada kerajaan untuk dilaksanakan dengan sasaran sehingga 10% jumlah jalan diturap menggunakan teknologi itu setiap tahun. Dan menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi 2, Datuk Seri Dr. Wee Jack Singh, penggunaan CMB mampu menstabilkan harga getah sekaligus mengurangkan stok antarabangsa dalam jangka masa yang panjang. Dan ke arah itu, pihak kementerian bersama agensi berkaitan turut mengadakan sesi libat urus dari semasa ke semasa bagi meningkatkan penggunaan teknologi tersebut. Beberapa usaha antaranya pertemuan bersama pihak DPKL, pihak PBT Selangor, Johor dan Negeri Sembilan telah dilakukan dengan objektif teknologi ini dapat difahami dan digunakan di dalam projek-projek jalan mega. Selain itu, AGM telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama pengguna teknologi kabelan modified bitumen bagi pembinaan jalan. Tuan yang dipertua, baru-baru ini Kementerian ataupun KPPK dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Dua Bandar atau KPLB sedang merancang untuk melaksanakan pembinaan jalan raya di perhubungan desa dan jalan luar bandar. Adalah diharapkan kerajaan akan terus menyokong penerapan jalan raya menggunakan teknologi CMB kerana ia dapat meningkatkan penggunaan pengeluaran getah domestik. Pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman dalam belanjawan 2019 RM100 juta diperuntukkan bagi pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya menggunakan teknologi CMB. Ia meliputi jalan raya sepanjang 202.6 km dengan anggaran penggunaan getah sebanyak 400 hingga 500 tan telah diturap melibatkan 106 lokasi di seluruh negara. Pencipta bahan kandungan YouTube selain bertanggungjawab terhadap kandungan yang dimuat naik perlu mempunyai sifat kawalan kendiri. Perkongsian mesti sesuai dengan norma masyarakat dan tidak menyentuh sensitiviti umum. Laporan Fizawati Zainal. Penggunaan saluran YouTube sebagai media mengekspresi diri dan minat mula meledak di Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini. Justeru ada pihak yang mahu peraturan tertentu dan undang-undang dikenakan kepada pemilik saluran YouTube. Kalau saya dah ada YouTube itu sendiri, jadi kenapa saya perlukan pendapat orang lain untuk saya tambahkan? Kerana kreativiti itu daripada saya sendirilah. Dalam diri sendiri, mesti tahu yang mana yang terbaik dan mana tak baik. So, kawalan kendiri untuk memuat naik sesuatu dalam YouTube tu perlu ada batasnya. Semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mahu setiap YouTuber mengamalkan kawalan kendiri untuk kepentingan masyarakat di media sosial. Pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Ahmad Faisal Muhammad Fiyah bersetuju dengan pendapat itu tetapi menolak pemilik saluran di YouTube perlu mendapatkan lesen. Kita kena faham asas sebenar YouTube tu adalah dia memang bebas di seluruh dunia apa semua dan sebagainya. Tapi bila bercakap pasal kawalan kendiri itu, saya memang setuju bahawa memang apa pun yang kita buat, baik kita sebagai pengguna YouTube, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, ia memang perlu ada kawalan kendiri. Saya rasa kreativiti itu masih lagi berlaku dalam semua media yang ada di seluruh dunia, dan juga setiap media perlu mencipta kelainan sebab kelainan itu yang menarik penonton. YouTuber Aki Fairuz Al-Jengkawi atau nama sebenarnya Muhammad Fairuz Abu turut bersetuju dengan saranan kawal selia kendiri dalam berkarya. Mereka yang menghasilkan konten video ada peranan dan tanggungjawab untuk membaikkan masyarakat. Bukan semata-mata untuk kejar revenue, bukan semata-mata untuk dapat ads, bukan semata-mata untuk dapat duit yang dibayar oleh YouTube, bukan semata-mata untuk fame, untuk view, untuk segala bentuk keuntungan semata-mata. Justeru sekali lagi diingatkan bahawa jika anda seorang YouTuber, isi kandungan tersebut sebenarnya mencerminkan diri anda sebagai individu berpengetahuan, bijak dan mempunyai integriti.
YouTube mempunyai kurang lebih 31 juta pengguna berdaftar di seluruh dunia dan untuk 1,000 tontonan anda dibayar $1 Amerika. Bayangkan kalau channel ataupun saluran seperti Isap yang sedang saya tonton ni mempunyai purata 2 juta tontonan setiap kali video baharunya dimuat naik. Ia wang yang besar tetapi datang dengan tanggungjawab yang besar. Jadi kawalan kendiri anda sebagai pembikin bahan untuk YouTube itu perlu ditekankan. Fizawati Zainal, Berita RTM. Pertukaran nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka sedang diperhalusi dan masih berada di tahap pandangan dan cadangan. Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Mat Ali berkata kerajaan negeri masih menunggu laporan rasmi mengenai cadangan itu agar tidak memberi kesan kepada pengiktirafan Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Tetapi cadangan untuk menukarkan nama yang sinonim dengan sepatu sejarahnya, kita tak boleh tukar. Dan perkara ini pun belum diperbincangkan di peringkat kita di peringkat mesyuarat kerajaan negeri. Belum ada lagi. Ya. Dan saya pun setakat ini belum menerima pun cadangan ataupun untuk menggunakan nama Bukit St. Paul ke Bukit Melaka. Belum ada pun laporan atas meja saya lagi. Itu hanya yang pandangan pada sejarawan itu, ya kan? Itu niat masing-masing punya pandangan, ya boleh. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Perhimpunan Bulanan Penjawat Awam Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikaro. Apapun keputusan akan dikemukakan di mesyuarat kerajaan negeri dan diputuskan bersama. Ekspor getah negara terus menunjukkan peningkatan menjadikan China pasaran utama. Perinciannya seketika nanti. Masih bersama berita perdana, peruntukan berjumlah 28 juta ringgit telah disalurkan oleh Tekun Nasional kepada lebih 3,900 usahawan mikro menerusi skim pemulihan perniagaan tekun atau TBRS setakat ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu nilai tersebut adalah daripada peruntukan tambahan 100 juta ringgit yang diluluskan Kementerian Kewangan. Saya dengan Ketua KSU pergi jumpa dengan Menteri Kewangan untuk minta tambahan daripada yang asal 200 juta. Dilulus bagi selepas tu ada dilulus 400 juta oleh kerajaan. 1 juta diallocate dengan kita. Lepas tu minta lagi, KSU minta lagi, lulus lagi 100 juta. Jadi maknanya setakat ini kita dah ada 300 juta. Jadi dalam keadaan demikian kita masih ada sumber kewangan ni lah. Berapa banyak yang telah disalurkan? 300 kita dah salur semua. Yang baru ni kita dah salur 28 juta. 28 juta daripada yang 100 juta. Beliau ditemui pada Majlis Perhimpunan Bulanan dan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan peringkat kementerian berlangsung di Menara Kembar Bank Rakyat Brickfields. TBRS membolehkan usahawan yang layak mendapat pembiayaan sehingga RM10,000 pada kadar faedah 3.5% setahun. Sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan RM200 juta melalui pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin kepada Tekun Nasional bagi skim pembiayaan pemulihan perniagaan mikro tekun CBRM. Ekspor getah asli Malaysia meningkat sebanyak 14.2% iaitu 38,587 tan Jun tahun ini berbanding 33,780 tan bulan sebelumnya. Melalui satu pernyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan destinasi utama ekspor getah asli ialah China sebanyak 68.1%, diikuti Finland 4.2%, Jerman 3.8% dan Taiwan 2.7%. Katanya sarung tangan getah masih menjadi
menjadi ekspor utama dengan menyumbang nilai ekspor sebanyak 30.7% kepada 2.78 bilion Jun tahun ini. Penggunaan getah asli di peringkat domestik juga meningkat sebanyak 8.7% pada Jun 2020. Tambahnya, stok getah asli turut mencatatkan penurunan pada Jun tahun ini sebanyak 12.6% kepada kira-kira 254,000 tan metrik berbanding lebih 290,000 tan metrik pada Mei lalu. Harga purata bagi lateks pekat merekodkan peningkatan kepada 479.90 sen sekilogram Jun tahun ini berbanding Mei lalu RM432.16 sekilogram. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Fiona. Teka-teki siapa yang bakal mengemudi skuad hoki wanita negara hanya akan terjawab selepas 1 September depan. Ya, selepas Konfederasi Hoki Malaysia KHM mengenal pasti calon terbaik bagi mengisi jawatan yang kosong sejak Disember lalu. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata pihaknya sudah pun menyenarai pendek 4 calon jurulatih, 2 daripada luar negara dan 2 tempatan. Namun keempat-empat nama jurulatih itu bakal diketahui sejurus selepas pemilihan yang dilakukan ahli lembaga KHM sebelum 1 September depan. Kita dah shortlist 2 foreign, 2 locals dan kita ada special committee yang akan interview second round yang mana di shortlistkan dan insyaAllah by bulan ni kita akan buat keputusan untuk mengumumkan siapa ketua jurulatih. Macam saya kata 1st of September that person will start his job lah. Beliau ditemui media selepas menghadiri program pembangunan hoki kebangsaan 2020 di Kinraras Resort Hotel Puchong. Proses pemilihan ketua jurulatih baharu skuad The Malaysian Tigers itu yang sepatutnya selesai April lepas tergendala susulan pandemik COVID-19. Jawatan pengendali pasukan yang menduduki ranking dunia ke-20 ini kosong apabila Muhammad Dharma Raj Abdullah tidak memohon untuk jawatan berkenaan selepas kontraknya tamat pada 31 Disember lalu. Pihak pengurusan setiap persatuan sukan harus kreatif dalam menangani isu kehilangan penajaan akibat penganjuran acara sukan tanpa penonton susulan penularan wabak COVID-19 sejak Mac lalu. Aspek publicity jenama sesebuah syarikat swasta yang menaja persatuan sukan dipaparkan melalui platform media konvensional atau media baharu sebenarnya mampu menjana kewangan yang lebih kukuh berbanding penajaan di lapangan. Pihak penaja itu hendakkan publicity dalam media. Ini semua terkandung dalam pakej penajaan tu. Tetapi benda ini tidak berlaku. Kadang-kadang persatuan tu kurangnya publicity terhadap penaja mereka dalam media-media mereka di surat khabar ke. Ini sering berlaku sebenarnya. Jadi ini antara masalah-masalah kecil yang dipandang remeh oleh sebahagian persatuan sukan kita. Ahsan Ahmad, seorang pengawal media bebas dan bekas penyunting berita Cosmo, menegaskan persatuan harus memperbaiki kelemahan pengurusan pemasaran dalam mencari pendekatan terbaik supaya situasi menang-menang dapat dicapai. Katanya, walaupun tidak dapat menganjur aktiviti sukan di lapangan, mereka masih boleh menganjur aktiviti secara maya seperti berinteraksi bersama peminat, talk show dan sebagainya dengan memaparkan jenama penaja supaya dapat memberi pulangan setimpal kepada penaja. Mula ditemui di Wisma TV Angkasa Puri selepas menjadi tetamu program Planet Sukan. Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum ini telah memberi kebenaran kepada pertandingan sukan berpasukan bermula 15 Ogos lalu dengan syarat tidak melibatkan kehadiran penonton dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Perkembangan sukan permotoran, pelumba Petronas SRT Franco Morbidelli merangkul podium pertama musim ini selepas menduduki tempat kedua di MotoGP Republic Czech. Pelumba Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder berjaya menguasai litar Brno untuk muncul juara selain Johan Zarco melengkapkan podium di tempat ketiga. Ini merupakan podium ke-10 buat Morbidelli sejak pertama kali menyertai MotoGP tahun lepas.
Kejayaan ini turut melonjak kedudukan Morbidelli ke tangga ketiga dari tempat ke-10 dalam senarai keseluruhan pendahulu pelumba. Pelumba Itali itu ketinggalan 28 mata di belakang pendahulu yang juga rakan sepasukan Fabio Quartararo. Quartararo yang bergelut dengan masalah tayar sepanjang perlumbaan berjaya menamatkan kedudukan di tempat ke-7 meraih 9 mata. Dalam pada itu, perubahan enjin yang digunakan pada jentera pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah jelas memberi kesan kepada persembahannya yang sekadar menamatkan perlumbaan di tangga ke-9 daripada 22 pelumba. Pelumba pasukan India Aspati Moto2 itu mendedahkan beliau bergelut untuk bersaing dengan pelumba di kelompok hadapan, memandangkan enjin yang digunakan pada perlumbaan kali ini begitu berbeza dengan enjin yang digunakan pada GP Spanyol dan GP Andalusia pada bulan lepas. Beliau bagaimanapun bersyukur dengan kedudukan ke-9 ini yang menyaksikan dirinya mengutip 7 mata. Hafiz kini berada di tempat ke-14 daripada 31 pelumba dengan kutipan 17 mata selepas 4 perlumbaan setakat ini. Namun beliau akui pasukannya sudah melakukan yang terbaik untuk membuat pelarasan kepada jenteranya. Katanya dengan kelajuannya sewaktu perlumbaan, beliau yakin mampu berada dalam kelompok 5 pelumba terbaik. Tetapi amaran kemalangan pada jentera menyukarkannya untuk mengejar pelumba lain di hadapan. Seorang lagi pelumba negara, Kasma Daniel Kasmayuddin yang mewakili pasukan 1XOX TKKR SAG Team bagaimanapun gagal menamatkan perlumbaan selepas terbabas pada selekoh ke-10 pusingan ke-5 perlumbaan berkenaan. Pusingan perlumbaan seterusnya adalah GP Austria yang dijadual berlangsung di Litar Red Bull Ring, Spielberg, Austria dari 14 hingga 16 Ogos ini. Dalam kategori Moto3, pelumba Petronas Yamaha SRT John McPhee mengekalkan kedudukan kelompok 3 pelumba teratas apabila menamatkan saingan GP Republic Czech pada kedudukan kelima di Little Brno semalam. Walaupun gagal mengulangi kejayaan di podium seperti di GP Andalusia sebelum ini pada kedudukan kedua, dia berpuas hati dengan kedudukan ini. Dia berazam untuk memperbaiki kedudukan pada GP Austria yang dijadualkan berlangsung 14 hingga 16 Ogos ini. Rakan sepasukannya, Khairul Idham Pawi atau Super Keep, berjaya menamatkan perlumbaan di tempat ke-22 walaupun mengalami kecederaan pada jari tangan kanannya. Dia tetap mencuba memberi fokus kepada perlumbaan sehingga ke garisan penamat dan berharap kecederaan jarinya akan sembuh sebelum GP Austria untuk terus mengutip mata. Kategori ini dimenangi pelumba Itali Dennis Foggia daripada Leopard Racing yang merangkul kemenangan sulung musim ini. Pelumba Spanyol Albert Arenas daripada pasukan Gaviota Aspa di tempat kedua diikuti pelumba Jepun Ai Agura daripada Honda Team Asia masing-masing dengan perbezaan 0.205 saat dan 0.251 saat di belakang juara. Seorang pengguna Twitter memuat naik video seekor kucing sedang merayu tuannya untuk memberikannya makanan. Caranya dengan membunyikan piano kecil. Video berdurasi 26 saat itu sehingga kini telah ditonton hampir 900,000 kali oleh warganet. Dan ini pula aksi seekor kura-kura menunggang ikan dalam akuarium. Video di laman Twitter ini mendapat lebih 800,000 tontonan. Rata-rata warganet terhibur melihat video ini. Baru-baru ini, seorang lelaki mencuri tumpuan ramai apabila menaiki Lamborghini. Sayangnya, kereta hebat itu diperbuat daripada kotak. Namun, kreativiti dan kepakarannya patut dipuji. Di Indonesia pula, video di laman sosial memaparkan seorang nenek bersilat di hadapan para tetamu pada satu majlis kenduri. Bukan sahaja tetamu, raga-raga warganet turut kagum dan terhibur dengan kelincahan nenek itu bersilat.
Datuk Seri Siti Nurhaliza melancarkan album terbarunya Manifesta Siti 2020 bulan lepas. Album itu mendapat maklum balas positif dan album fizikalnya juga laris dijual. Ya, sempena kejayaan album itu, Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menjayakan sebuah konsert interaktif dalam talian khas buat peminat-peminatnya. Konsert dengan kos hampir RM180,000 itu merupakan konsert interaktif dalam paparan 360 darjah sekaligus menjadikan Datuk Seri Siti Nurhaliza artis pertama yang terlibat dalam konsert dalam talian berskala besar. Bagi peminat yang ketinggalan menyaksikan konsert Manifestival Siti Nurhaliza, rakaman konsert itu akan dilancarkan di saluran YouTube Universal Music Malaysia pada 12 Ogos ini. Bermula dengan nyanyian guna aplikasi dalam telefon, siapa sangka Adami Hairi terus dilamar komposer Rosli Ahmad. Dan untuk mencipta kelainan, Adami memilih irama pop Latin. Menurut Adami, dia sengaja tampil dengan genre berbeza agar dapat menarik tumpuan umum dalam mengenali bakatnya. Tapi kita pun masih, orang kata masih baru lagi. Saya nak orang kata biar orang mengenali saya, mengenali bakat saya macam mana. Jadi yang untuk perjalanan-perjalanan akan datang tu insya-Allah nanti. Adami baru sahaja mengeluarkan single kedua beserta video muzik terbaru bertajuk Legato. Dia menceritakan tentang seseorang wanita. Dia macam ternampak wanita tu, kelembutan, keayuan seorang wanita tu. Jadi bila dia terpandang wanita tu, dia macam hati dia berbunga-bunga lah, jatuh cinta macam tu. Ya, berita perdana edisi Isnin 10 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran Berita RTM. Budayakan kebiasaan baru, bendung COVID-19 dan terus patuh SOP, sentiasa pantau status kesihatan diri dan juga keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.